Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung kembali pembelajaran kita pada siri kali ini, di mana di tajuk masih lagi sifat keras hati, dan kita akan membincangkan dalam bab sifat keras hati ini. Yang pertama, keburukan sifat keras hati, dan yang kedua, cara melembutkan hati. Okey, insya-Allah. Okey, kita akan lihat keburukan sifat keras hati. Jadi Ustaz mohon semua murid-murid, anak-anak sekalian, ikut bacaan yang Ustaz akan baca bersama-sama. Pertama, dikeji oleh syarak. Sekali lagi, dikeji oleh syarak. Okey, bagus. Kedua, memutuskan persaudaraan. Sekali lagi, memutuskan persaudaraan. Okey, bagus. Okey, yang pertama ni dikeji oleh syarak. Ia ini bahasa yang mudahnya dikutuk ataupun dikecam, dilarang sama sekali oleh syarak, iaitu oleh agama kita. Agama Islam melarang kita bersifat keras hati. Maksudnya agama memang mengutuk sekeras-kerasnya sesiapa yang bersifat keras hati ini, kerana ia adalah satu sifat yang mazmumah, sifat yang tidak baik. Okey, baik. Yang kedua, memutuskan persaudaraan. Ia ini memisahkan tali persaudaraan sesama insan, sesama kita, sesama umat Islam. Maknanya barang siapa yang mengamalkan sifat keras hati ini, dia boleh menyebabkan terpisahnya hubungan silaturahim di antara sama ada jiran tetangga, sama ada adik-beradik, sama ada kawan-kawan, ataupun dengan sesiapa sahaja. Jika mengamalkan sifat keras hati ini, akan memutuskan hubungan persaudaraan sesama umat Islam. Okey, bagus. Seterusnya, Ustaz baca. Ketiga, merugikan diri sendiri. Sekali lagi, merugikan diri sendiri. Okey, bagus. Keempat, dibenci oleh kawan-kawan dan masyarakat. Okey, sekali lagi saya baca. Dibenci oleh kawan-kawan dan masyarakat. Okey, bagus. Okey, Ustaz akan terangkan. Okey, yang ketiga ni merugikan diri sendiri. Maksudnya kita akan merasakan bahawa sifat keras hati ini tidak mendatangkan keuntungan, tidak mendatangkan faedah kepada kita, tidak mendatangkan manfaat kepada kita. Sebabnya bila Ustaz sebut tadi di awal tu, kita dikecam ataupun dikeji oleh agama kita. Yang kedua tu boleh menyebabkan hubungan terputus. Jadi menyebabkan diri sendiri rugi, kerana hilang kawan, hilang saudara. Apatah lagi agama kita memang melarang kita membuat perkara-perkara yang tidak elok ini. Memang rugi, tidak menguntungkan pun. Okey, yang keempat ni dibenci oleh kawan-kawan. Maksudnya tidak ada seorang pun yang suka
kalau kita mengamalkan sifat keras hati ni. Bayangkan kawan-kawan kita benci kita, masyarakat pun benci kita, orang di sekeliling kita pun benci kepada kita kerana kita mengamalkan sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak elok ni, sifat-sifat yang memang Allah tidak suka. Ya. Okey, baik. Okey, seterusnya saya start baca. Cara-cara melembutkan hati. Okay. Pertama, banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Okay, bagus. Kedua, mendengar nasihat orang yang lebih alim. Okey, bagus. Ketiga, menghadiri majlis ilmu. Okey, bagus. Okey, bagaimana kita nak melembutkan hati kita ini? Bagaimana cara kita nak melembutkan hati? Yang pertama, kita kena banyak berzikir. Ini berdoa kepada Allah, sering melafazkan sebutan yang lembut. Ini mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini lidah-lidah kita ni sering mengucapkan lafaz-lafaz yang memuji kepada Allah dan berdoa kepada Allah. InsyaAllah Allah akan menolong atau membantu orang yang suka memuji Allah Ta'ala ni. Okay, yang kedua ni, kena dengar nasihat orang yang lebih alim. Maksudnya mendengar nasihat orang yang lebih tua daripada kita, mendengar nasihat orang yang beragama, orang yang mempunyai ilmu. Misal kata, kalau kita di sekolah, kita dengar nasihat guru. Kalau di rumah, kita dengar nasihat mak dengan ayah kita. Kalau ada abang dan kakak kita, kita dengar nasihat mereka. Ataupun kita mendengar orang-orang yang bijak pandai, khususnya kepada orang alim ulama. Kalau di masjid, kita dengarlah nasihat tok guru kita, imam kita. Okay. Yang ketiga, menghadiri majlis ilmu ni maksudnya sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita kenalah pergi ke surau, pergi ke masjid apabila ada ceramah-ceramah agama, ataupun ada majlis-majlis kuliah duha. Kuliah duha ni biasanya di waktu pagi. Kalau ada ibu dan ayah kita pergi masjid, tanya nak buat apa ke sana. Kalau dia kata untuk mendengar ceramah agama, maka kita kena ikut. Sebab apa? Tidak rugi kalau kita dengar majlis-majlis ilmu, dapat pahala lagi. Dan bila kita sering mendekatkan diri kita pada Allah ini, Allah sentiasa bantu kita. Okey, baik. Okey, keempat, sentiasa berfikiran terbuka. Okey, bagus. Kelima, berkawan dengan rakan-rakan yang berakhlak mulia. Okey, bagus. Okey, yang keempat ni, cara untuk kita melembut hati ni, kita kena sentiasa berfikiran lapang. Kita sentiasa menerima pendapat orang. Kita sentiasa mendengar apa jua nasihat orang, dan sentiasa menerima apa jua pendapat-pendapat ataupun pandangan kawan-kawan kita tu, kita raikan. Maksudnya kita tidaklah menyalahkan, tetapi kita sentiasa mencari perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik, fikiran yang elok. InsyaAllah kita akan sentiasa
akan diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima ni, carilah kawan-kawan yang baik. Carilah kawan-kawan yang berakhlak mulia, berakhlak elok, dan jangan berkawan dengan kawan-kawan yang rosak akhlaknya. Jangan berkawan dengan kawan-kawan yang ajak kita buat perkara yang tak elok. Cari kawan yang sentiasa mengajak kita buat perkara yang baik. Okay, insyaAllah. Baik anak-anak sekalian, itu saja pelajaran kita kali ini. Ustaz mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan kesalahan tutur bicara Ustaz sepanjang pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.